Malam Pengerusi, Puan Pengerusi, saya ingin menyentuh butiran 031400 membantras pemerdagangan orang di mana saya melihat terdapat pengurangan daripada tahun 2023 daripada 2 juta kepada tahun 2024 hanya 1 juta sahaja anggaran perbelanjaan. Kalau kita serius dan komited untuk membantras tindakan pemerdagangan orang, persoalan saya kepada Yang Berhormat Menteri adalah kenapakah terdapat pengurangan. Saya percaya Yang Berhormat Menteri tahu bahawa kebelakangan ini kes-kes melibatkan pemerdagangan orang telah meningkat, di mana banyak juga pertuduhan yang dibuat terhadap individu yang mengangkut orang-orang daripada sempadan masuk ke Malaysia. Jadi persoalan saya, apakah rasionalnya kalau pengurangan ini boleh betul-betul membantu kerajaan untuk membantras aktiviti-aktiviti pemerdagangan orang. Saya juga terpanggil untuk menyentuh butiran 031500 Pusat Aktiviti Warga Emas dan butiran 031600 Unit Penyayang Warga Emas. Di sini saya tertarik apabila membaca satu berita oleh Yang Berhormat Menteri juga. Kebetulan Menteri ini melawat kawasan Kepala Batas, di mana Menteri telah menyarankan banyakkan pusat jagaan warga emas swasta. Saya menyambut baik saranan oleh Yang Berhormat Menteri kerana kita lihat bahawa sejak kebelakangan ini banyak juga pusat jagaan warga emas swasta yang telah dimulakan dan mereka menghadapi macam-macam masalah. Terpaksa mendapat kelulusan daripada pihak Jabatan Masyarakat, Kebajikan Masyarakat, Jabatan Bomba, mungkin ada aduan daripada jiran tetangga dan sebagainya. Tetapi pusat-pusat jagaan ini membantu kita sedikit sebanyak kerana ada waris-waris yang mampu untuk membiayai kos menjaga tetapi tidak boleh berada di rumah untuk menjaga. Maklumlah ada juga masalah untuk mendapat pekerja asing. Jadi permintaan saya kepada Yang Berhormat Menteri, bolehkah kementerian menjadi the connecting point, dengan izin, penyelaras kalau ada masalah yang dihadapi oleh pusat-pusat jagaan di beberapa negeri dengan pihak berkuasa tempatan, dengan pihak bomba ataupun jabatan-jabatan kerajaan yang lain. Saya mohon kementerian untuk menubuhkan satu mungkin one-stop center di mana pengusaha-pengusaha daripada pusat-pusat jagaan ini boleh datang untuk berjumpa untuk menyelaraskan masalah-masalah yang dihadapi. Tetapi pada masa yang sama, Yang Berhormat Menteri, saya menjaga 2 orang ibu bapa yang sudah uzur yang tinggal bersama-sama saya. Saya juga percaya bahawa kerajaan juga perlu menetapkan ataupun meletakkan satu obligasi kepada anak-anak. Dengan izin, it should be our responsibility to look after our old folks, our parents, dengan izin. Kerana ini merupakan satu tanggungjawab yang penting di mana orang-orang yang melahirkan kita, mendidik kita, memberi duit untuk kita berdikari, belajar, mendapat ijazah dan sebagainya, sepatutnya kita menjaga. Jadi adakah sepatutnya kerajaan juga menyediakan satu rang undang-undang untuk kita meletakkan satu obligasi kalau mereka tidak boleh menjaga mereka di rumah, sekurang-kurangnya menghantar mereka ke pusat jagaan, tetapi memastikan mereka juga akan memberi sumbangan sekurang-kurangnya RM500 atau RM1,000, di mana tanggungjawab itu akan dijadikan tanggungjawab yang perlu dikongsi bersama oleh pusat jagaan dan juga oleh waris-waris. Saya terpanggil untuk menyatakan perkara ini kerana kita lihat ada video-video yang tular di mana ada warga emas yang ditinggalkan tanpa dijaga. Ada warga emas yang mungkin menjadi mangsa deraan dan sebagainya. So saya lihat bahawa ada kesungguhan daripada Yang Berhormat Menteri dan kerajaan. Cuma saya ingin tanya, kalau adakah keperluan untuk kita merangka satu rang undang-undang yang perlu mewajibkan tanggungjawab
kepada anak-anak untuk memastikan mereka menjaga ibu bapa mereka. Terima kasih Puan Pengerusi di atas peluang yang telah diberikan. Terima kasih Yang Berhormat Jalutong. Sekarang saya menjemput Yang Berhormat Menteri untuk menjawab.